ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah kita sambung balik kita punya pengajian dalam kitab yang penuh dengan barakah ini, iaitu kitab bertajuk Madkhal al-Usul. Okey ya. Yang kita berhenti semalam ialah pada tajuknya ni hari ni berkait dengan benda tu. Ma huwa zon? Anda rasa kan? Soal ma huwa zon. Okey. Okey, ma huwa zon? Okey, zon. Apakah dia sangkaan? Masa kita sangkaan lah. Buruk sangka su'zon, baik sangka husnuzon. Itu dalam bahasa biasa, sangkaan. Tapi bila bahasa fiqh, zon itu ada dia punya kiraan-kiraan dia. Jawab dia apa? Huwa idrakut tarfir rajihi min ahadil amrayni indal mudriki. Ialah mencapai ataupun mencapai satu tarf rajih, satu pihak yang lebih kuat berbanding dua perkara di sisi mereka yang memahami. Kalau bahasa, kenapa dia panggil mudrik? Kerana zon ini boleh berlaku kepada mujtahid ketika dia membuat hukum, dia akan ijtihad. Bila dia ijtihad itu, kebanyakan hal bukan qat'i. Bahkan semuanya zon. Asalkan namanya ijtihad, dia zon. Dan kita ada 4 hukum yang asasi, iaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' wal Qiyas. Bahkan bila menceritakan Quran sahaja, banyak kaedah-kaedah untuk mengistimbatkan hukum daripada hadis, daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bila masuk kepada kaedah istimbatul ahkam, kaedah mengistimbatkan hukum, kaedah itu dibuat oleh para ulama mengikut kepada orang sebelum dia, yang ianya sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi bila kaedah istimbat itu walaupun memahami daripada ayatul Quran, dia adalah ijtihad. Bila dia ijtihad, dia ihtimal amrain, mungkin jadi betul ataupun silap. Tapi sebabkan dia, ulama itu berkelayakan untuk berijtihad, tidak salahnya dia berijtihad walaupun pada hakikatnya salah. Okay. Jadi kalau ulama yang berijtihad itu dia panggil ijtihad juga, tapi tetap namanya zon. Sebab apa? Sebab ada banyak pilihan di depan dia. Kan banyak pilihan di depan dia. Dia boleh kata sekian, dia boleh kata makruh, dia boleh kata haram. Tapi dia rasa dia ulama mujtahid tak macam rasa kita. Rasa kita kadang tak ada asas, kan? Rasa ataupun sangkaan para mujtahid dia ada asas yang kuat dengan kaedah pemikiran yang betul-betul mantap dan juga berstruktur. So dia kata hana adunnu haza wa adhabu ila hada. Aku pergi kat sini, aku cenderung kat sini. Kadang-kadang dalam bahasa kitab Ar-Risalah, kitab Imam Syafi'i ada kata azhabu, ada kata amil. Aku cenderung, aku suka dan sebagainya, uhibbu dan sebagainya. Itu ketem-tem ulama kita pakai. Tem-tem itulah menunjukkan dia ijtihad, dia zon. Uhibbu, aku lebih suka, kan? Akrahu, aku tak suka sangat dan sebagainya. Baiklah. Jadi bila kata itu zon para mujtahid yang jadi ulama dalam fiqh ataupun usul fikih. Tetapi bila kata zon di dalam kita ni, orang biasa ini, zon lah tadi tu. Zon ketika kita nak solat, tak tahu mana kiblat, kita pun cuba ikhtiar. Tengok angin, tengok kita punya, macam-macam lah kita cuba ikhtiar, rasa-rasa kuatnya dekat sini. Berkemungkinan sebelah kanan ataupun kiri kiblat. Tapi kita rasa yang kuatnya sebelah kanan. Itu dia panggil idrakut tarfir rajih. Kita mendapat satu belah atau satu pihak yang lebih kuat. Min ahadil amrain, daripada dua pilihan. Mungkin 3 dan mungkin 4. Di sisi orang yang cuba untuk memahami kita lah. Kita ni mudrik. Kan contohnya kita nak berijtihad, manakah dia air di antara 2 baldi ini yang suci ataupun tahir mutahhir. Yang suci lagi menyucikan. Kerana kita tahu ada air yang ada antara 2 bekas tu walaupun sama airnya,
Salah satunya ialah air yang telah pun dirosakkan dengan kencing ataupun najis. Dipanggil air mutanajis. Tapi tidak berubah sebab apa sikit sangat. Ataupun musta'mal air itu. Tapi bekas yang salah satunya adalah bekas yang tahir mutahhir. Bekas yang sama, sama saiz, airnya sama, cuma salah satunya musta'mal, salah satunya tahir. Okay? Jadi kita ni kena ijtihad. Ya, kena ijtihad. Tapi kenalah cari, kena usaha mencari apakah dia, apakah dia asas kamu mengatakan ni musta'mal, ini adalah mutahhir. Kita duk tengok, kita bilik, kita bau, kita rasa, oh, saya rasa ini adalah air yang suci. Itu, so kita pun ambil bekas yang A, kita pun buang bekas yang B. B itu kita rasa itu musta'mal ataupun mutanajis ataupun mutaghayyir. So kita ambil yang bekas A, itu dia panggil idrakut tarafir rajih. Saya cenderung nak ambil ataupun dia cenderung untuk ambil satu yang ini ataupun pihak yang ini, dengan sedangkan dia ada dua pilihan. Di sisi orang yang mudrik, tengok tu, di sisi mudrik itu kalimah yang paling penting. So bila orang tu berijtihad dalam bab air tadi tu, bekas mana yang lebih, yang tahir. Orang tu berijtihad di dalam isu kiblat. Jika tempat yang tidak ada kiblat ataupun arahnya. Ulama kita berijtihad. Ingat, jangan lupa, semua tu zon indal mudriki. Zon di sisi orang yang cuba nak faham. So tidak boleh zon orang ini, kita kena paksa orang lain mengikut zon dia. Oleh itu, ulama kita berlapang dada dalam urusan khilaful mazahib. Bukan 4 mazhab, bahkan banyak mazhab. Itu pun kita tahu. Bahkan dalam mazhab sendiri pun, kalau ada khilaf di kalangan syaikhain, siapa dia? Rafi'i dan Nawawi. Ulama kita berkhilaf ataupun berlapang dada. Bahkan lepas mana ulama kita mentarjihkan pendapat Nawawi dalam banyak perkara, masih lagi ada khilaf di kalangan Ibnu Hajar Haytami dengan Ar-Ramli, Syubrah Milasi, dengannya Qalbi Umairah, dengannya sebagai lagi Khatib ataupun Khatib Syarbini, Zakaria Al-Ansari dan sebagainya. Ada khilaf antara mereka. Itu tetap kita kata indal mudriki. Khilaf tu biasa kerana itu zon di sisi mereka yang berijtihad. Okay? Cuma orang-orang awam diajar supaya ijtihad itu tidak jadi isu. Mereka ni diajar dengan ini kaul yang mu'tamad. Bukan kaul yang paling, mu'tamad tu yang paling kuat lah kan. Tapi kaul yang dipegang. Sedangkan di sana ada banyak kaul lain. Okay? Tapi kaul lain itu juga berdasarkan zon. Tapi kerana kaul yang mu'tamad tu yang paling kuat untuk memandu orang awam, maka itulah yang dipanggil mu'tamad dalam mazhab. Okay? Betullah, biasa nak maklumkan, cuba antum baca buku Al-Bayan Al-Ubrani. Bukan baca lah, panjang buku tu, tengok-tengok lah, jenguk-jenguk ya. Ataupun buku Al-Hawi Al-Kabir Al-Mawardi. Kalau kita baca buku tu, kita akan nampak semua pendapat semua khilaf. Sekian-sekian, hukum dia 3 pendapat. Arba'i aqwal. Okay, tak ada tarjih. Mawardi tak tarjih pun. Itu bolehlah bagi orang yang mujtahid, okeylah buku tersebut kan. Bila dia datang mutaakhirin, dia mentarjihkan. Tarjih ke tak tarjih ke, itu merupakan zon indal mudrik. Tetapi kerana An-Nawawi itu ada pangkat yang besar, maka kaul dia dipakai. Dipanggil qaul mu'tamad. Oleh kerana Imam Ramli itu besar, hebat, dia punya pengaruh ataupun pangkat dan kedudukannya dalam fiqh. Walaupun dia juga ijtihad, dia juga memberikan zon, tapi kalam dia jadikan yang mu'tamad. Okay? Itu benda tu. Benda tu kita kena faham betul-betul konsep. Jadi bila zon itu adalah satu sangkaan bagi mereka yang cuba memberikan pendapat, tidak ada sebab kita perlu mewajibkan orang lain mengikut zon kita. Ini bukan qat'i, ini bukan hukum akidah, ini hukum fiqh. Okay? Jadi itu asas kita kena faham. Jadi bila orang berijtihad, dalam akademik agak terbuka lah. Bila kita berijtihad memberikan pendapat dengan hujah sekian, maka agak tidak wajar orang lain perlu memaksa kita. Kita juga macam demikian, bila kita mendengar hujah orang lain, tidak perlu kita ini memaksa orang lain mengikut kita, dan tak perlu kita pun terasa perlu ikut orang lain. Sebab apa? Itu semua adalah zon. Lagi mana bukan hukum yang qat'i. Okay? Itu dalam bab ijtihad. Dalam bab yang harian kita ni, zon kita ialah kita memahami,
kita rasa benda tu lebih kuat berbanding yang lain di sisi kita. Contoh dalam kes tadi, kes air kan dalam dua bekas itu. Salah satu tu tahir, salah satu tu ialah air yang musta'mal sebagai contoh. Mungkin orang lain dia punya pendapat terbalik. Bekas A itu air musta'mal, bekas B air yang bersih. Dia macam mana tu? Tak boleh, tak kisahlah. Bagi saya, zon saya bekas A itu bersih. Zon awak bekas B bersih. Masing-masing. Saya tak ikut awak, awak tak ikut saya. Sebab kita masing-masing berijtihad. Kita masing-masing memberikan pandangan. Okay? Okay, itu dia. Okay, selesai zon. Okay, zon ini kalau bahasa fiqh yang lain, dia kata zon ni dia lebih sikit daripada syak. Syak itu 50-50. Sah ke tak sah? Syak lah. Tapi kalau zon ni, sah. Rasanya, ada ujung tu rasanya. Tapi dia punya kekuatan sah tu kuat. Sah. Pastinya. Tapi mungkinlah. Dia mungkin pula ujung tu. Tapi saya rasa tetap sah lah. Kan? Dia macam, dia bukan sah confirm. Sebab akidah tu, Tuhan satu ya, sah confirm. Nabi Muhammad tu Nabi ya, ya confirm. Tu 100% tu yakin dia panggil. Yang ni zon ni, dia kuat melebihi 50%, tapi dia ada ihtimal, ada kemungkinan, itu bukan yang sebenarnya. Tapi itulah kemampuan kita. Apakah dia syak? Ma huwa syak? Jim, dia kata apa? Taraddudu bainal تردد بين الأمرين اللذين لا مزية لأحدهما على الآخر عند المتردد. Apakah dia syak? Syak ialah taraddud. Kita raddat ni, masuk dan keluar. Taraddud lah. Biasa pakai kalimah taraddud. Taraddud ni kalau kami kat Mesir ni, memang kalimah ni kalimah yang biasa lah. Taraddud. Cakap Melayu pun tapi cakap kalimah taraddud. Ni taraddud ni nak pergi tak pergi ni. Kan, taraddud ni maknanya dalam dilema bahasa kita lah. Bahasa Melayu kata apa? Berada di dalam keluar dan masuk. Raddada kan. Taraddud ni berulang alik. Masuk keluar masuk. Kita panggil taraddud. Ya tak ya. Okey. Taraddud keluar masuk ataupun berlegar-legar di antara dua perkara. Okey. Ya. Okey. Maknanya orang itu mutaraddid tu, kita kata ya tak, masuk keluar. Rasanya ya lah. Tak kot. Ya, tak. Dia bermain-main. Sedangkan benda yang bermain dalam otak kita tu, la maziyata li ahadihima. Okay. Sedangkan dia ada dua benda tu, la maziyah. Tidak ada keistimewaan satu pada yang lain. Kalau kita nampak, contoh air tu dua bekas. Salah satu ni, kita rasa dia, salah satu ni tahir, salah satu tu mutaghayyir. Okay. Tapi yang tahir dan yang mutaghayyir tak ada maziyah. Tak ada beza. Sama. Bau sama, rasa sama, rupa sama. Kita pun ambil mikroskop pun sama, macam-macam test kita buat, sama lah, ini tak ada maziyah. Tapi itu maknanya maziyah ni fi a'yunin nadhir lah, pada mata orang yang melihat. Tak perlulah kita buat sampai buat ujian makmal pula, tak perlu. Cuma bila kita lihat, kita nak ukur, aku dengar-dengar antara satu bekas ni ialah air musta'mal. Yang selainnya ataupun satu lagi ialah air mutahhir. Tapi tak nampaklah maziyah, tak nampak beza lah, sama je. Bila tak ada maziyah tu lah, kita jadi syak. Kan? Kita sembahyang isyak sebagai contoh. Kita sembahyang isyak, kita rasa, ni yang keempat ke yang ketiga ni? Kenapa kita syak pula? Sebab rakaat keempat, ketiga tak ada maziyah, tak ada beza. Melainkan kita ingatlah, tadi baru tahiyat awal weh. Lepas ni tambah tu lagi. Itu mungkin lah. Tapi ni tak ada maziyah, kita pun tak ingat sebelum kita tahiyat awal. Cuma bila kita berdiri, kita syak. Ni yang keempat ke tiga? Tiga ke empat? Tiga, empat. Okay. Kenapa kita syak? Sebab
antara 2 rakaat tu tak ada maziyah. Tak ada perbezaan. Okay, sama dia berdiri, ada rukuk, ada sujud dan sebagainya. So, itu dipanggil syak. Okay, indal mutaraddid, dan pada sisi orang yang mutaraddid. Jadi kita boleh faham orang syak ini adalah isu personal. Orang tu syak, tak mungkin orang lain syak. Ya, ana syak lah. Tadi ana duduk keluar tandas tapi tak tahu lah ananya kain ni ada najis ke tak. Dia saja syak, orang lain tak syak. Orang lain tak tahu pun. Kan? Itu dipanggil sebagai orang yang syak. Di sisi dia sahaja. Okay? Dia solat. Tengah solat, dia syak. Ni 3 ke 4. 3 ke 4. 3 ke 4. Okay, so ikut kaedah pakai 3. Dia pun tambah satu lagi. Tengah-tengah tambah, orang belakang tegur. Subhanallah. Kan? So, sebenarnya orang belakang dia tahu yang dia tu sedang menambah rakaat. Sedangkan memang betul dia dah 4 rakaat pun. Okay? Memang dah 4 rakaat pun, tak perlu tambah pun. Tapi untuk menjadikan kaedah itu ya, kaedah yang dia kena kembali kepada yang kecil, dia pun tertambah. Tambah tu sebagai langkah berhati-hati dah, sebab dia orang yang syak. Bila dia tambah rakaat lagi satu, maka orang belakang pun orang belakang tu maknanya orang yang bukan bersama dia lah. Okay? Orang yang duduk ke apa ke, tegur dia, subhanallah. Tak semestinya orang yang jemaah ataupun pengikut dia. Subhanallah. Jadi dia pun, bagi dia, aku rasa aku syak. So aku sayang lah. Ataupun solat yang ketiga. Orang belakang tak syak. Subhanallah. Sebab tu dia tegur. Sebab dia pun tak syak. So syak ni adalah isu yang berlaku pada seorang sahaja. Pada dia sahaja. Dia bukan isu yang disyak oleh semua orang. Kadang-kadang orang ini, orang A, si A ni dia syak pada isu ini, si B tidak syak. Bagi dia clear. Jadi benda tu lah. Isu syak tak syak ni adalah isu personal. Isu bersendirian. Okay? Itu sendirian. So jangan kita, dan bila kita syak, jangan kita syakkan orang lain. Aku rasa imam ni tak jengkap lah. Jom kita subhanallah. Ataupun jom kita tegur dia pun. Jom kita jumpa dia, kita rasa dia ni tadi sembahyang tak lengkap. Tapi kita je yang syak, orang lain tak syak. Jadi tak perlu, kita boleh kita nak menghukum dia dan sebagainya. Syak ni memang isu yang personal, isu yang hanya dialami oleh individu, bukan ke semua. Tapi kalau semua orang syak, itu maknanya benda tu yakin. Tadi anak rasa imam tu tak baca Fatihah lah. Betul ya? Betul lah, betul. Semua setuju. Jadi itu bukan syak lah. Itu satu kenyataan. Itu zon yang kuat. Zonnul ghalib dipanggil. Kenapa Syekh ni cerita pasal zon? Nak tahu, nak cerita tingkatan hukum. Zon tu tingkatan dia kuat. Dia tak macam yakin lagi kuat. Yakin ilmu akidah. Syak 50-50. Lepas ni kita akan lihat al-wahmu, insya-Allah. Okay, cukuplah sampai tahap ni, kita perlahan-lahan saja. Okay, itu di antara benda yang kita boleh dapat lah. Simple ya, tapi bagus untuk kita bincang. Kita baca lumat sikit lah, kita baca lebih sedikit supaya kita faham apakah asas topik perbincangan basis bagi ilmu usul fiqh. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum.